Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila hadratin nabi al-mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sya'unillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi khallas hilati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, pada malam ini sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan untuk kita bersama pada malam ini untuk kesekian kalinya dalam kuliah khas online. Mudah-mudahan pada malam ini kita mendapat rahmat dan barakah daripada sisi Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita untuk kita berada di majlisnya dan juga di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini kita berada di rumah Ustaz Zakir Abdul Majid selaku tuan rumah untuk menyempurnakan kuliah khas online kita pada malam ini, dan berterima kasih kita kepada para penaja yang menaja khas pada malam ini, iaitu Masjid Al-Mubarakah di atas tajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah hasanah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan ialah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Seperti mana yang Nabi sebut, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Hanya saja diutuskan aku sebagai rasul ialah untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Islam ialah agama yang diperakukan oleh Allah Subhanahu wa taala
sejak daripada Nabi Allah Adam alaihissalam sehinggalah sampai kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Itulah ajaran Islam yang telah dibawa oleh Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam sehingga Nabi Allah Isa. Nabi kita SAW mengibaratkan pengutusannya sebagai Rasul seperti orang berkata, melihat satu bangunan yang cantik, yang serba cantik, cuma bangunan yang cantik itu sedikit cacat. Sebab cacatnya ialah kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seketul bata yang masih belum diletakkan. Maka orang kata bangunan cantik, tapi sayang lompong sebab seketul bata masih belum ada. Maka Nabi kata, akulah bata itu. Maka itulah maksud aku diutuskan ialah untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Sebab agama itu ialah akhlak. Dan tidak ada suatu agama yang paling sempurna melainkan Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Islam datang membawa akhlak untuk diterjemahkan dalam kehidupan manusia seharian. Bagaimana nak berkomunikasi, nak berhubungan dengan Allah sebagai Tuhan, dan bagaimana nak berhubungan sesama manusia yang hidup di sekeliling kita. Di sekeliling kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pelbagai manusia yang hidup di sekitar kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di sekitar kita ada jiran. Di sekeliling kita ada peniaga. Di sekitar kita ada kawan-kawan kita. Dalam rumah kita ada mak ayah kita. Dalam keluarga kita ada anak-anak kita. Anak-anak ada mak ayah dia. Jadi semua ini mesti digauli mereka itu dengan agama. Sebagai contoh, seorang anak. Seseorang anak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak boleh masuk sembrono ke dalam bilik ayahnya dan ibunya. Lebih-lebih lagi waktu selepas zuhur, waktu selepas isyak. Ini larangan-larangan untuk diamalkan oleh anak-anak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Supaya anak-anak tidak melihat sesuatu yang tidak menyenangkan dia melihat di dalam bilik ibu dan ayah. Ini agama. Maka Islam ini penuh dengan didikan akhlak, penuh dengan didikan membentuk pribadi yang mulia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh lain, pembeli dan peniaga, penjual dan pembeli. Dalam kita berjual, kita mesti bertolak ansur. Begitu juga orang yang meniaga pun mesti bertolak ansur. Bertolak ansur itu ialah ajaran agama. Bertolak ansur itu ialah akhlak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang terbaik di kalangan kamu ialah orang yang samhan idza ba'a, samhan idza ishtara. Bertolak ansur ketika mana dia membeli, bertolak ansur juga ketika dia berjual. Sebagai contoh, orang beli ini dia boleh tawar harga yang diletakkan oleh peniaga.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia boleh meletakkan, dia boleh tawak harga yang letakkan oleh peniaga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi akhlaknya janganlah sampai dia waktu turun, dia tawak sampai kawan tu tak ada untung. Ataupun untung tu sikit sangat. Kena bertolak ansur lah. Begitu juga orang yang menjual. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau ada pembeli yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pembeli yang minta untuk nak tawak harga, sama juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka pembeli tak boleh kata barang saya ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tak boleh turun, harga dia tetap. Okey. Peniaga yang baik ialah peniaga yang boleh menerima orang nak tawak barang dia. Sudah pergi bertolak ansur. Begitu juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam perkara yang berkaitan dengan hutang piutang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Orang yang berhutang, iaitu orang yang berhutang orang, bila mana dia nak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana dia nak membayar hutang, sunat dia lebihkan sikit bayaran. Orang yang bagi hutang pula, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, disunatkan dia untuk jangan ambil semua hutang yang dia bagi hutang ke orang tu. Baik. Jadi inilah agama. Inilah akhlak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka semua ini telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita seharian untuk menterjemahkan kepada kita bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah diutuskan untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, telah menterjemahkan misi pengutusannya, iaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia selama 23 tahun. Sehingga para sahabat Nabi ialah rujukan kita terhadap ketinggian akhlak yang telah dibina oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan mereka seharian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Suatu di antara pelajaran yang mesti kita pelajari dan mesti kita hidup dalam pelajaran itu ialah mempelajari hayatus sahabah, kehidupan para sahabat Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, suruh kita berpegang teguh dengan bagaimana para sahabat Nabi menjalani kehidupan, untuk kita ikut dan tiru kehidupan para sahabat Nabi. Sebagai contoh, Nabi sebutlah hadisnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabat aku seperti bintang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana-mana seorang yang kamu ikut, kamu akan mendapat petunjuk. Sebab Nabi dah train para sahabat selama 23 tahun dan mereka ialah manusia yang unik, yang tak pernah dilahirkan dalam sejarah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lebih daripada yang telah Nabi terap dan didik dalam kehidupan para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun dengan makna yang lain, para sahabat Nabi mereka adalah murid Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW telah pun dididik pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berpandukan hadis, Nabi sebut, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mengajarku adab kepadaku, yang mengajarkanku adab, yang mengajarkanku adab ialah Tuhanku. Maka adab yang dididik oleh Allah Subhanahu wa taala
kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah adab ataupun akhlak Tuhan sendiri. Berpandukan ayat yang Allah turunkan, Allah sebut laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Rauf tu, raufur rahim. Rauf tu sifat Allah. Rauf tu ialah akhlak Allah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berakhlak dengan akhlak Allah. Raufur rahim. Sifat Nabi pada orang beriman, rauf, maha sangat berkasihan belas. Rahim, sangat penyayang Nabi kepada umat dia. Jadi maka subhanallah, maka itulah yang disebut dengan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, akhlak engkau hebat sungguh. Siapa kata ni? Allah yang puji Rasulullah. Macam mana Nabi tidak berakhlak agung? Sebab Nabi dididik oleh Tuhan sendiri. Akhlak Nabi ialah akhlak Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu sesiapa yang mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kasih kepada Allah, dia kena ikut Rasulullah. Sebab ikut Rasulullah ialah jaminan untuk mendapat kasih sayang Allah. Seperti mana yang Allah sebut, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Katakan olehmu wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu kata kamu kasih kepada Allah, fattabi'uni, kamu kena ikut aku. Yuhibbukumullah, pasti kamu akan dikasih oleh Allah. Okey. Dia mesh dia masalah Sayyidina Muhammad yang Allah suruh ikut Rasulullah sebab diri Nabi ialah diri yang menyuruh Allah, yang Allah suruh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitulah orang-orang yang menggalas tugas-tugas Nabi pun, para ulama dan guru-guru. Maka sebab itu kalau kita mengikut Rasulullah, berarti kita mengikut Allah. Kalau kita mengikut ajaran yang ditinggalkan oleh guru-guru, berarti kita ikhlas. Mungkin ada isu orang kata macam ni, seorang ustaz dia suruh anak murid dia hari-hari semayang sunat duha, contoh Rasulullah Muhammad. Satu orang murid dia kata, saya tak semayang. Sebab kalau saya semayang, saya buat kerana ustaz. Salah. Orang yang buat kerana ustaz, dia ikhlas. Orang yang buat kerana suruh, dia ikhlas. Sebab guru ialah lidah Rasulullah. Guru ialah pewaris kepada Rasulullah. Mana siapa-siapa yang ikut arahan guru, buat yang guru suruh, berarti dah ikhlas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka sesungguhnya kita kena belajar tentang akhlak ini hari-hari. Sebab tidak ada ambilan akhlak melainkan semua daripada Rasulullah ala sayyidina Muhammad. Tidak ada akhlak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang diambil tidak daripada sumbernya Rasulullah, tak ada. Akhlaknya semua daripada Rasulullah. Sebab itu dalam Islam, pelajaran akhlak ni dipanggil pelajaran adab. Adapun akhlak tu sendiri, hal lain tak boleh buh nama akhlak. Kita panggil pelajaran civic, no? Ataupun kita kata kalau orang putih, contoh kata-kata orang putih, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kata kita pergi negeri orang putih. Orang putih perangai mereka lebih daripada orang Islam. Kita pergi Jepun, kita orang Jepun, akhlak mereka tak boleh kata akhlak. Akhlak ni agama kita ya. Sebab itu masalah Sayyidina Muhammad, kita pun kata etika.
Nah, abang kata bukan akhlak. Akhlak ni daripada akidah. Akhlak daripada hati seorang Muslim. Ambilannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal lain tak boleh. Macam agama juga. Agama ni, inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah hanyalah Islam. Hal lain tu bukan agama. Panggil je, bukan agama. Sebenar-benar bukan agama. Agama ni Islam ya. Sebab inna din ni bukan ritual ibadat semata-mata. Din ialah cara hidup. Mana ada agama yang ajak cara hidup? Islam sahaja yang mengajak agama cara hidup. Daripada masuk jamban, selekeh-lekeh perkara, sampai semulia-mulia perkara, memerintah negara. Itulah yang dikatakan agama. Din itu. Hal lain tak ada, agama lain tak ada, tak pandu kita. Hal lain, agama lain tak pandu penganutnya dalam kehidupan. Hanya Islam saja, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang memandu umatnya di dalam kehidupan. Hang jadilah apa pun, Islam telah letakkan. Kalau jadi hak ni dia cara dia. Kalau jadi hak ni cara dia. Kalau hang jadi guru, ni dia cara jadi guru. Kalau hang jadi murid, ni cara jadi murid. Kalau hang kerja buat bendang, ni cara buat bendang. Cara yang sepatutnya hang berakhlak sebagai seorang petani. Hang nelayan. Jadi apa pun kita, Islam dah pandu. Begini dia punya law dia. SOP dia begini. Tak ada pada agama lain. Saya teringat waktu mana saya di Jepun. Di Jepun ni hampir-hampir saya tak beli apa. Memang saya tak beli satu pun apa di Jepun. Duit bawa, tapi tak ada keperluan saya nak beli di sana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masuklah satu kedai ataupun mall. Kedai tu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia macam dia Lord Stark ni, apa dekat dengan perpustakaan negeri tu, apa? City Point tu. Apa ni yang orang apa? Yang ada ubat pasport tu? UTC. Okey. Erat macam tu lah. Orang masuk ke mall tu, kiri kanan orang jual. Dan pintu masuk tu, ada pintu keluar. Tu cara orang berniaga. Sambil-sambil orang lalu, jadi dia tengok barang-barang jualan orang. Kalau peniaga tu nasibnya baik, orang berhenti nak beli. Itulah contoh saya, kedai yang saya masuk di Jepun. Bila saya masuk, saya round je kedai tu, round. Tak ada apa nak beli. Tak ada apa yang menarik hati nak beli. Okey. Habis dah saya round. Waktu saya nak keluar, sallallahu alaihi wasallam, ada budak-budak perempuan baru balik pada sekolah. Okey, jadi saya nak keluar pintu tu. Lepas tolak pintu tu dulu, lepas keluar, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ada satu budak perempuan, dia pegang pintu tu. Lepas tu bila saya keluar baru dia tolak. Kita akhlak orang Jepun, tak boleh panggil akhlak. Walaupun saya tak pernah berlaku di Malaysia, orang Malaysia buat macam tu kita. Tapi di Jepun kita kata orang Jepun tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak boleh kata akhlak, sebab akhlak ni merujuk kepada hati yang baik. Hati yang baik keluar panggil baik. Hati yang buruk akan keluar panggil buruk. Jadi subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka itulah tujuan Nabi diutuskan sebagai Rasul. Tujuan Nabi diutuskan sebagai Rasul ialah untuk mengaplikasikan akhlak di dalam diri setiap orang yang beriman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi keluar pun dah berakhlak. Nabi keluar daripada perut ibunya pun dah berakhlak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi keluar dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah tercipta manusia keluar daripada perut ibu dalam keadaan sujud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sesaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam duduk di rumah Halimatus Sa'diyah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dah ternampak akhlak Nabi. Kalau Nabi menyusu di sebelah kanan ibu susunya, hak belah kiri Nabi tak isap dah. Hak ni untuk anak Halimatus Sa'diyah. Kalau Nabi minum di sebelah kiri, Nabi tak menyusu lagi di susu sebelah kanan. Itu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila duk makan dengan anak-anak Halimatus Sa'diyah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang Arab ni dia makan dalam qas'ah, talam besar. Saya pun tak pernah tengok talam besar tu. Sehinggalah alhamdulillah dengan izin Allah 2 kali pergi Taif, pergi di museum. Macam satu orang tu dia kaya, dia buat rumah dia tu macam museum. Allahumma salli ala Muhammad, dan mempamerkan barang-barang lama orang Arab. Baru tengok qas'ah, bukan main besar qas'ah tu, kalah kalam kita. Mana ada talam kita yang sebesar tu. Talam tu kalau makan orang boleh masuk dalam talam. Besar talam tu. Baru saya teringat, baru saya faham. Ustaz saya kata, waktu makan dengan anak-anak Halimatus Sa'diyah ni, anak-anak Halimatus Sa'diyah makan sampai masuk dalam talam. Boleh kita gambar, boleh masuk lah besar. Soalan Sayyidina Muhammad. No, kalau nak ambil ujung tu, dia kena masuk. Faham tak? Kalau makanan talam tu besar, di ujung tu dia kena masuk dalam talam ambil. Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam waktu makan dengan anak-anak Halimatus Sa'diyah, Nabi kita tak berebut. Sedangkan umur Nabi dalam 4 tahun, 5 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Kalau budak-budak kita tak tahu. Soalan Sayyidina Muhammad. Anak-anak Halimatus Sa'diyah sampai ada masuk dalam talam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mereka dah habis makan, barulah Nabi mai. Nabi tarik makanan tu. Nabi makan seorang-seorang dia. Sedangkan Nabi belum berumur pun 6 tahun. Akhlak Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitulah yang dikatakan akhlak yang mulia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhlak Nabi sangat mulia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dulu waktu budak-budak saya ingat orang tua-tua cerita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serban dia kucing mai tidur atas serban. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi nak ambil serban tu, Nabi tak tarik kucing tu. Nabi potong kain tu. Sallallahu sayyidina Muhammad. Jadi tak terbayangkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sallallahu sayyidina Muhammad. Sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam meremaja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika Nabi kita remaja, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkawan dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Bakar ni, dia tengok Nabi, tak pernah ada orang macam Nabi. Dalam hati dia kata, siapa Muhammad ni? Sebab itu, Nabi kata, semua yang masuk Islam, bila mana aku tawarkan Islam, semua akan ambil masa sejenak sebelum mengucap 2 kalimah syahadah. Kecuali Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni, bila Nabi tawarkan Islam, langsung suar tangan, mengucap 2 kalimah syahadah. Pasal apa? Sebab dia sudah lama menunggu siapa Muhammad ni. Allahumma salli ala sayyidina. Tidak ada seseorang yang lebih tinggi akhlak lebih dari Nabi. Tak ada. Hatta Nabi dengan musuh dia pun berakhlak. Sampai dalam Islam perang berakhlak. Bila mana perang, Allahumma salli ala sayyidina, tak boleh seseorang tentera ataupun pejuang Islam itu membunuh orang perempuan, membunuh orang tua-tua, bunuh kanak-kanak, membunuh orang yang duduk dalam rumah-rumah ibadat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai akhlak ini diwarisi. Di antara warisan kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bila dah berjaya menguasai Baitul Maqdis, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lalu tepi sebuah gereja. Waktu itu masalah Sayyidina Muhammad, Sayyidina Umar ni
Bila lalu di tepi sebuah gereja, dijemput oleh padri gereja tu untuk bertandang di gereja tu. Allah Sayyidina Muhammad. Bila mana Sayyidina Umar nak semayang, dia bersolat di luar gereja. Allah Sayyidina Muhammad. Sedangkan padri itu kata, sila semayang dalam. Sayyidina Umar kata, tak saya semayang dulu. Pasal apa? Sebab langkahnya nanti akan diikuti. Nanti orang kata Omar menghalalkan gereja untuk agama dia. Sampai begitu yang dikatakan akhlak. Tak mau beretuh hati orang yang bukan Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Islam bukan semata-mata jaga hati orang Islam. Islam turut jaga hati orang yang bukan Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika Nabi kita SAW berada di Madinah, tiba-tiba Nabi dengar kata anak Abu Lahab nak berpindah mai ke Madinah. Anak Abu Lahab tu baru masuk Islam. Dia nak pindah mai Madinah. Nabi kita SAW, bismillahirrahmanirrahim, himpun semua para sahabat. Dan Nabi briefing, Nabi kata, anak Abu Lahab nak berpindah mai ke Madinah. Aku nak pesan ke hampa, Muhammad Sayyidina Muhammad, bila dia sampai, hampa jangan cerca ayah dia. Jangan sebut tentang ayah dia. Jaga hati dia. Tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man akhlak ni makna apa? Tahu menghayati perasaan orang. Tu makna akhlak. Allahu akbar. Satu masa datang ke Madinah satu orang mai daripada jauh, naik kuda kencang, sampai masjid Nabi, turun daripada kuda, Muhammad Sayyidina Muhammad langsung ikat kuda dia, cabut pedang dia, cari mana Muhammad. Orang tengok pelik, orang tangkap, ikat dalam masjid Nabi, ikat di tiang masjid Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Barulah orang pergi panggil Nabi. Nabi pun bila orang beritahu, ya Rasulullah, ada orang daripada mana tak tahu Rasulullah, mai nak cari engkau, nak bunuh engkau. Nabi, siapa dia? Dia ni bila habaq jenis macam tu, dia jadi orang kata apa, basah juga kan. Tadi polis mai ziarah rumah, sampai kata balik polis mai. Boleh mai apa pula? Rupanya polis mai ziarah. Jadi bila sebut benda-benda macam tu, dia berasa lah juga, apa pula polis mai daripada Johor, mai nak berziarah. Alhamdulillah mujurlah ziarah. Mudah-mudahan semuanya baik-baik belakang. Amin. Bila Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi dengar kata ada orang nak bunuh dia, mai pada Johor naik kuda, Nabi bergegas keluar. Kalut Nabi berjalan ke masjid dia. Tengok lepa ikat dah dia tu. Duduk macam tu. Nabi Raufur Rahim. Sangat kasihan belah. Nabi pipi kat dia. Nabi tanya, "Apa bagi dia makan lagi?" Soalan Rasulullah. Lama ya Rasulullah, belum lagi Rasulullah. Minum. Lama ya Rasulullah. Ya Allah, pergi cari makan. Para sahabat pun pergi cari makan, pergi cari minum. Nabi kata bagi dia makan dulu. Tuhan nak bunuh Nabi tu sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu bila main makanan, Nabi kata buka ikatan, bagi dia makan dulu. Kalau kita cantai kepala dulu kot. Tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kawan ni bila dapat dia makanan, dia ni kayuh lah. Bangkali terlupa dia main nak buat apa. Rupanya orang nak bunuh orang pun lapar juga. Dia puluh makan sallallahu alaihi Muhammad. Lepas tu habis makan dan makan, minum air sampai letih. Lepas habis dah makan letih tu,
Semua para sahabat tengok keadaan dia tu. Tengok dia. Nabi pun tengok dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tiba-tiba Nabi dekati orang. Nabi kata, "Qul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." La. Tolak dengan keras Nabi suruh. Kata la. Akhirnya ala Sayyidina Muhammad keluar pada masjid, nyong pi, lompat atas kuda, pi. Kata para sahabat, pada dia ni, orang Kedah. Pada dia ni. Sepatah kalimat pun tak kata terima kasih ke apa. Tengok. Habis kuda dia lepas pi sampai tak nampak apa. Para sahabat kata, puas hati dia ni. Tengok main balik para sahabat cemas. Tapi tak apa. Dia main macam tadi, laju. Hari ni turun daripada kuda, dia tak dekat lah, dia turun daripada kuda langsung melu pada Rasulullah. Nabi tu tak. Ketika dia desua tangan pada Rasulullah, Nabi kita sambut tangannya. Ketika tu dia kata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para sahabat semua takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi kata, mari kita duduk. Aku nak tanya hang tadi pasal apa waktu aku ajak hang mengucap dua kalimah syahadah hang tak mengucap. Tiba-tiba hampi, lepas tu mai balik, baru hang mau mengucap dua kalimah syahadah. Apa kata orang ni? Dia kata, masalah Sayyidina Muhammad, bila aku tengok akhlak hang, aku dah kalah. Hati aku dah habis lah. Rupanya aku nak bunuh orang baik. Aku duk sangka Muhammad ni macam ni. Bila aku tengok Muhammad tak seperti yang orang cerita. Muhammad sangat baik. Tu akhlak. Betul dia kata, masalah Sayyidina Muhammad, yang aku pi sampai hilang daripada pandangan, aku patah balik. Aku mengucap, aku hulur tangan, aku mengucap dua kalimah syahadah. Aku nak abad ke orang, aku bukan masuk Islam kerana Muhammad, aku masuk Islam kerana diriku sendiri. Faham tak? Aku dah tengok akhlak Muhammad. Tu yang menyebabkan Rasulullah SAW dengan begitu cepatnya sebenarnya tanah harap Islam sebab akhlak. Cuba tengok pada hari pembukaan Mekah, pembukaan kota Mekah. Pembukaan kota Mekah ni berlaku selepas daripada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berlaku beberapa peperangan sampai melemahkan dah. Quraisy memang tak ada tenaga dah, tak ada kekuatan dah, tak ada kemampuan dah untuk menewaskan Islam di Madinah. Perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, perang Hunain, ni perang semua lepas kalah. Allahu Akbar. Sekalipun Uhud Quraisy menang, tapi sebenarnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, segi moral umat Islam tak pernah jatuh moral. Bila berlaku pembukaan kota Mekah, Nabi mai daripada Madinah menuju ke kota Mekah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila tentera ni sampai, Quraisy dah tak ada tentera. Kata Quraisy, kalau kita lawan pun kita kalah. Kita tak akan mampu berdepan dengan tentera Islam. Nabi kita SAW mengarahkan satu semboyan ditiup, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa yang bersembunyi dalam rumahnya selamat. Siapa bersembunyi dalam rumah Abu Sufyan selamat. Siapa bersembunyi dalam Baitullahil Haram, dia selamat. Siapa-siapa duduk keluar kena, tapi siapa-siapa dalam rumah takkan diperapa-apakan. Orang meneru berlari masuk rumah Abu Sufyan, Masjidil Haram, sampai lorong-lorong kosong, tak ada siapa. Sebab orang takut sungguh dengan hadan tentera Islam yang datang pada hari pembukaan kota Mekah.
Bila dah sunyi, sepi, tak ada. Orang dalam rumah mereka macam tikus ketak. Sebab kaedah dulu-dulu, perang zaman jahiliah, kalah-kalah kan dibunuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mereka tahu dah, mati dah kita hari ini. Nasib kita macam ni. Kita lawan Muhammad. Hari ini, matilah kita semua. Jadi bayanglah, mana duduk dalam rumah, ketak-ketak. Tiba-tiba Nabi kata, arahkan semua keluar. Akhirnya semua keluar dalam keadaan masalah Sayyidina Muhammad. Dalam hati tahu dah, matilah hari ini. Semua tunduk, lemah semangat jalan. Kaki ni geletak, lemah gelmalai. Sampai berimpun depan Rasulullah semua. Allah SWT Sayyidina Muhammad. Nabi tanya satu soalan. Apa agak-agak kamu aku nak buat pada kamu pada hari ini? Jawapan semua tahu dah, mati. Allahumma salli ala sayyidina. Tak ada jawapan. Apa agak-agak aku nak buat pada kamu hari ini? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jawapan mereka, masalah Sayyidina Muhammad, satu ya, tahu dah Muhammad, mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, angkat kepala kamu. Semua yang tunduk tu angkat kepala. Apa Nabi kata? Antum tulaqa. Kamu semua bebas. Kalau bahasa kita, betul ya Muhammad. Kamu semua bebas. Awaknya hari itu tak banyak masuk Islam. Mereka mengiyakan, memang Muhammad baik. Memang kita panggil dia Alamin. Dia memang Alamin. Cuma kita salah, kita lawan orang baik. Itulah hari itu, subhanallah, masalah saya pakat menerpa pada Rasulullah. Semua nak mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah akhlak. Allahu akbar. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu siapa-siapa nak berakhlak dengan akhlak Rasulullah. Seperti mana yang Allah sebut, Allah puji Nabi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Laqad kana lakum, kata Allah, sesungguhnya buat kamu semua pada Rasulullah itu ada contoh teladan yang baik untuk siapa-siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat. Siapa-siapa yang ikut akhlak Muhammad. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Jadi maka pada malam ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita hanya buka kunci untuk para muhibbin kita, sallallahu sayyidina Muhammad, untuk tajuk yang besar dan luas ni, iaitu tentang Rasulullah, akhlak Rasulullah. Selebihnya masalah Sayyidina Muhammad, kita kena belajar hari demi hari, hari demi hari, hari demi hari. Akhlak tu macam mana, praktiknya macam mana. Kadang-kadang kita tahu satu matan, tapi kita tak tahu macam mana praktik Nabi mempraktikkan. Sebagai contoh, dalam satu hadis Nabi kata, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi faman lam yastati' fa bilisani wa man lam yastati' fa biqalbihi wa huwa adhaful iman. Siapa tengok mungkar, ubah dengan tangan. Tak mampu, ubah dengan lidah. Tak mampu, dengan hati. Dengan hati itu selemah-lemah iman. Okey, itu hadis. Satu masa Nabi kita SAW sembahyang subuh. Sembahyang subuh, para sahabat ni akan bersalam dengan Rasulullah. Macam praktikal di Tarim. Di Tarim, Habib Umar akan bersalam dengan semua anak jemaah seramai mana pun dalam masjid, akan bersalam lepas subuh. Dia ada tempat tak tangan Habib Umar. Kalau nak salam tu dia lenguh. Letih. Ada tempat itu letak macam tu ya. Orang makan salam. Tak tu juga, tempat tu juga tempat letak Quran.
Lepas mayang subuh, soalan Sayyidina Muhammad. Lepas mayang subuh, dah orang salam-salam semua, halaqah pengajian pun berjalan. Halaqah di tiang tu, halaqah di tiang tu, halaqah di tiang tu. Orang ngaji sejam. Habis Umar semayang duha sejam. Mayang duha sejam. Dia mayang duha, dia tengok Quran. Berpandukan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hukum membaca Al-Quran dalam semayang lebih afdal daripada membaca Al-Quran di luar semayang. Jadi dia hafiz Quran tapi dia tengok Quran. Bila nak rukuk masalah Sayyidina Muhammad, dia berdiri tu sejam, 2 rakaat sejam. Masalah Sayyidina. Bila dia nak rukuk, di Quran tu dia tak atas tu. Sagi dia bangkit pula, dia baca sambung lagi sejam. Ala Sayyidina Muhammad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas pada sembahyang salam dengan para sahabat. Salam. Sampai satu budak muda. Bila salam dengan Nabi, muka Nabi berubah. Sebab dia ni ada make-up. Budak laki-laki. Nabi kita SAW tak bagi. Kalau semalam ada walimatul urus ke, ada malih kahwin, akad ke. Kalau nak make-up, orang laki-laki tak boleh make-up macam tu. Nabi tak bagi. Ada kesan-kesan za'faran. Tapi Nabi kita tak tegur direct. Lepas budak topi, Nabi panggil seorang sahabat, Nabi kata, hampir tegur budak muda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tegur tu. Aku tak bagi pakai macam tu, dia pakai juga. Nampak tak Nabi mencegah mungkar? Kalau Nabi tegur sendiri, macam mana rasa budak tu? Terandai pun. Jadi bila orang topi tegur, taklah basah sangat. Nampak ada kehalusan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan akhlak. Hari ini masalah Sayyidina Muhammad, contoh, ada satu golongan kepada orang yang pada mereka bid'ah, cara mereka tegur tak ikut sunnah. Sedangkan dia kata dia ahlu sunnah. Masalah Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, jadi akhlak ini ialah akhlak Rasulullah ni mesti kita bentuk dalam diri kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita bukan nak dengar cerita tentang akhlak itu semata. Kita nak ambil akhlak tubuh dalam kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kalau makan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi menghayati perasaan orang makan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi kita Rasul. Tak ada yang lebih tinggi daripada Nabi kita. Agak-agaklah para sahabat makan Nabi tu, makan dengan Rasulullah tu. Bagaimana mereka dengan Nabi? Kita ada pengalaman. Ada sekali itu di Diram. Waktu tu Syekh Nuruddin duduk Diram. Ada majlis di Diram. Orang makanlah dalam talam. Saya tu bila masuk depan saya tengok dalam talam tu Syekh Nikmat Yusof, Syekh Nuruddin dan kibar ulama lagi. Bila tengok depan pintu masuk tu betul-betul talam para ulama, saya tu buat tak nampak. Ambil jalan kiri tapi belakang, makan di belakang. Sebab kawan-kawan duduk belakang ramai. Waktu tu masalah saya Syekh Nikmat Yusof dan tengok saya, dia kata, Pak Long, orang makan ulama lari pada ulama meh ni. Waktu makan tu hanya Allah mengetahui. Amboi, tak termampu nak ambil, nak hangau, nak ambil gulai ke apa, tak mampu. Gerun. Tu tengok kawan-kawan makan, sonoklah apa makan. Daripada duduk kayuh ya, kita ni tu pengalaman. Jadi bagaimana kalau dengan ulama kita rasa macam tu, bagaimana dengan Rasulullah, makan bersama dengan Rasulullah? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak makan seorang. Nabi ambil, Nabi makan, Nabi buah kat kawan tu, Nabi buah kat kawan tu, Nabi buah kat kawan tu. Itu akhlak Nabi. Sambil Nabi tahu perasaan depa. Lepas rasalah hati depa tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi akhlak ni iaitu hak mana kita tak mau orang buat kat kita, jangan buat kat orang. Tu akhlak.
Macam mana kita rasa kalau orang buat kat kita, jangan buat hak tu kat orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contohnya, kita duk makan benda makan. Kita ni makanan kita beli cukup-cukup keluarga kita ya. Salam. Lepas tu ada orang mai nak semua makan tak? Kalau kita panggil dia main sungguh apa? Tak. Akhlaknya. Main kita makan, dia akhlak pula. Tak apa. Nampak tak? Akhlak. Tak apa. Mainlah makan. Kita ni pula panggil dia tu, jangan panggil ajak-ajak ayam. Kalau Arab dia panggil mujamalah. Mujamalah tak betul. Akhlak Nabi sungguh. Ada satu masa tu, satu pelajar baru pergi Mesir. Pergi beli ayam tebu di Hadiqah Dauli. Sallallahu alaihi wasallam. Arab dia tahu ni budak baru, ni budak lama dia tahu. Dia tengok gaya dia tahu budak baru ni. Pelajar ni sallallahu alaihi wasallam nak beli ayam tebu. Sallallahu alaihi wasallam. Bila nak bayar duit, Arab dia kata, "Ma'lish. Tak apa. Dia kata, baguslah Arab ni. Dia balik pergi rumah, dia kata, bagus Arab tu. Nak bayar duit dia tak mau. Hai, hang nak tahu tu mujamalah Arab tu. Oh, dia nak duit lah. Cara passion dia ya. Pergi bagi balik, dia ambil duit tu. Jadi, mujamalah bukan akhlak. Soalan. Kalau ajak orang, ajak sungguh. Allahumma salli ala sayyidina. Okey. Tentulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Susah nak praktik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Susah nak praktik. Contoh orang main rumah kita. Nabi katakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka dia hendaklah muliakan tetamunya. Kita ni hari tu nak keluar pergi berkelah. Masalah Sayyidina Muhammad. Masak dah nasi, lemak apa semua, nak bola kereta habis dah, anak-anak nak kereta semua dah. Tiba-tiba orang mai. Macam mana rasa? Ya Allah, mai pula. Orang nak keluar lah ni. Dia pun mai sampai-sampai dia parking. Nak keluar ke? Agak nak kata apa? Memang kami nak keluar pun mai berapa time ni? Macam tu kah? Ataupun kata-kata, mai. Tak apa ke ganggu? Mai. Kena ajar anak-anak menghargai tetamu. Tak apalah, memang nak keluar pun, tapi masa-masa tu dah lah kita menoyak sikit. Dia pun faham. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kena faham je. I'mal ma syi'ta kama tadinu tudan. Buat kat orang, buatlah apa kamu nak buat kat orang, tapi macam tu kamu akan dibalas. Macam mana kalau kita pergi rumah orang, sampai di rumah orang, mereka pun dah duduk dalam kereta dah, nak pergi mana dah, macam mana perasaan kita? Cuba menghayati. Jadi akhlak ni, siapa yang ajak? Nabi kita. Sampai para sahabat mempraktikkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa dia Ustaz Kat yang para sahabat laki bini hak makan di rumah tu, Nabi suruh tetamu tu bertamu di rumah depa, sallallahu alaihi Muhammad. Lepas tu makanan lepas hak tu yang ada pun, waktu nak makan ni, tuan rumah ni pada lampu. Dia tak makan, kawan tu makan, tapi bagi bertuh tangan. Nak abang kata makan juga, sedangkan dia muliakan tetamu dia. Ya tak? Itu para sahabat mempraktikkan akhlak. Ya, sebab itu orang Islam, kalau dia tawan orang, dia tawan sekali habis dengan tubuh badan dan diri-diri orang tu. Sebab dia tawan orang dengan akhlak dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu kita tak belajar tentang sejarah para pedagang yang mai ke tanah air kita. Di Melaka, di Aceh. Pedagang ni memang bawa akhlak. Sampai-sampai di tepi pantai lepas mayang. Bismillahirrahmanirrahim. Orang tengok, orang tak tahu. Ni orang mana? Mai daripada mana? Dia dah buat apa? Sampai tepi pantai, semayang. Allahu Akbar. Lepas tu, Rasulullah Sayyidina Muhammad
Mereka join perniagaan, masuk pasar-pasar orang Melayu. Mereka berniaga. Akhirnya masalah Sayyidina Muhammad, mereka ni bukan setakat berniaga, sampai boleh jadi menantu raja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tentulah raja pergi ambil dia menantu ni orang yang betul-betul raja berkenan. Tentulah raja berkenan sebab perangai. Ni kena study ni, macam mana sejarah orang Melayu masuk Islam tanpa perang. Masuk Islam dengan akhlak. Bukan kikuk kita aja. Waktu saya ke Kalimantan di kerajaan Kutai. Kerajaan Islam Kutai dulu, Sayyidina Sayyidina Muhammad. Dulu ada banyak kerajaan-kerajaan Islam. Sulu, Kutai, Melaka, apa semua ni. Kerajaan Islam banyak. Di Kutai ni, satu orang main daripada Hadramaut. Main daripada Hadramaut. Hadramaut ni belah pantai belah mana? Belah Syihir. Daripada Hadramaut, Sayyidina Muhammad. Main daripada Hadramaut, main ke Kutai, naik ikan parang. Bukan naik perahu, bukan naik kapal, naik ikan parang. Siapa tak pernah tengok ikan parang tu macam mana? Saya tolong search dalam internet saya, ikan parang tu macam mana? Naik ikan parang. Main berdakwah di Kutai, orang masuk Islam, tak perang. Bawa diri sendiri di tengah masyarakat. Diri seolah Allahumma salli ala. Kalau pedagang, seolah pedagang, sebenarnya dia pendakwah. Jadi kita kena belajar. Contoh yang boleh saya ingat, yang boleh saya cerita. Contoh, Napoleon Bonaparte bila dia main ke Aceh, dia singgah di Aceh. Ni misi dia untuk misal dia panggil apa, round Kepulauan Melayu, nak tengok peluang untuk menyerang tanah Melayu dan kepulauan Nusantara. Dia sampai di Aceh, orang putih ni, mereka ni arak tak boleh tinggal. Berkodi-kodilah tunggang gelas arak. Bila nak balik masalah Sayyidina Muhammad, arak dah habis. Akhirnya mereka jumpa dengan Raja Aceh, Sultan Malikus Saleh. Nama sebelum tu Merah Silu, sebelum Islam dia. Kami orang putih ni nak belayak ni, kami tak boleh belayak, tak ada arak. Tolong Ustaz, cari arak. Ketika tu Sultan Merah Silu, dia suruh orang pergi cari nira ke? Sebelum jadi cuka. Itulah dia proses arak pada mereka tu. Arak haram untuk orang Islam, tak haram untuk orang bukan Islam. Soalan Sayyidina Muhammad, sebab dianggap yang hadir itulah tetamu. Di mana ambil pelajaran ni? Rasulullah. Nabi menghormati sekalipun orang tu bukan orang Islam. Hasil satu masa Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Ali nak pergi mayang subuh. Jalan, tengok satu orang tua pakai tongkat. Kedekok jalan lambat. Sayyidina Ali ni teringat tentang Nabi suruh menghormati orang lebih tua. Nabi sebut, ma akrama syabun syaikhan illa qayyadallahu man akramahu 'inda sinnih. Mana-mana budak muda yang menghormati orang tua, masalah Sayyidina Muhammad, nanti ketika dia tua esok, Allah wa'amai pula orang muda menghormati dia. Sana berjalan, dah lambat nak pergi masjid ni, masalah Sayyidina Muhammad dah lewat, orang tua pula jalan lambat. Sayyidina Ali tak sanggup potong sebab menghormati orang tua, jalan belakang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, malaikat tahan, pegang kepala Rasulullah, jangan bangkit lagi, jangan i'tidal lagi. Sayyidina Ali tengah duduk main. Satu pendapat. Yang kedua kata ulama, Allah tangguhkan matahari daripada bergerak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila sampai dekat masjid, Sayyidina Ali ingat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad,
Orang tua tu nak masuk masjid, tengok-tengok dia kona. Oh, rupa-rupanya bukan orang Islam. Orang Nasrani. Allahu Akbar. Tuhan perakukan. Nabi kita SAW, Tuhan pegang kepala, malaikat pegang kepala macam tu. Bila Sayyidina Ali masuk masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru malaikat angkat tangan dia. Baru Nabi kata, ya, tidak. Maknanya, orang tua bukan Islam pun kita kena menghormati. Orang bukan Islam pun kita kena menghormati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka sesungguhnya syaratlah sebenarnya kehidupan Nabi selama 23 tahun dengan contoh. Dan semua tu diambil oleh para sahabat, dipraktikkan dalam kehidupan mereka dan disambung sampailah ke zaman tabi'in, tabi'in sampai kita pada hari ini. Dalam zaman tabi'in ada satu orang namanya Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Ini ujian pada umat Islam soal Sayyidina Muhammad berhadapan dengan pemerintah yang zalim. Hajjajnya kerjanya bunuh para ulama. Bunuh para ulama yang tak sebulu dengan kerajaan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak ceritanya, ulama-ulama yang nak dibunuh ni disuruh potong panjang. Mai depan, piuk. Mai depan, piuk. Mai depan, piuk. Tu zaman tu. Cuma yang peliknya, soalan Sayyidina Muhammad, setiap para ulama ni pakat berebut nak pergi depan. Soalan Sayyidina Muhammad. Sampai Hajjaj tanya, pelik, sepatutnya pakat bondok duduk belakang, tapi pakat nak pergi depan. Pasal apa hampa ni? Allahumma salli ala Sayyidina. Kata para ulama, setiap orang ni nak pergi ke depan sebab nak ithar kawan dia. Kita dah mati hari ni, soalan sama. Tapi biar aku mati dulu, hang lewat sikit daripada aku. Tu akhlak. Sampai tahap itu akhlak. Jadi sepanjang sejarah daripada sejarah penuh dengan akhlak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, muslimat mata Allah sekalian, terima kasih pada Masjid Al-Mubarakah yang menjadi penaja kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah angkat kedudukan mereka, Allah ampun dosa mereka, Allah dekatkan mereka dengan Dia, Allah jadikan mereka kekasih Allah, Allah murah rezeki mereka zahir dan batin. Moga-moga mereka jadi pencinta Nabi yang paling dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. اللهم نبر قلوبنا بهدايتك اللهم نبر قلوبنا بهدايتك اللهم نبر قلوبنا كما نبت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. Bersejarah rumah Cik Wi hari ni.